المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وعلى آله. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita menambahkan amal ibadat kita, dengan kita menambahkan segala kerja buat kita yang seperti mana Allah Subhanahu wa ta'ala suruh kita buat. Sama ada dalam kerja buat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sama ada dalam nak mengukuhkan lagi Islam ataupun hukum ataupun panduan hidup daripada sudut ilmu. Pertamanya dari sudut ilmu dalam bab solat, bab ibadat, bab puasa, bab kita baru ni bab udhiyah, bab haji. Walaupun kita mungkin ada yang nak pergi haji, tak boleh pergi haji, tapi dalam ilmu tidak pernah ada waktu yang hadnya tertentu. Kerana ilmu ini sepanjang masa perlu kita ulang, kita faham. Dan orang yang mati kerana menuntut ilmu, tak kiralah bagaimana menuntut di universiti, menuntut secara formal ataupun melalui pengajian-pengajian sebegini, insya-Allah mereka ini Allah akan permudahkan jalan-jalan menuju ke syurga Allah. Kita tingkatkan solat kita, ibadat kita, selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita memperbanyakkan zikir kita, kita memperbanyakkan bangun malam kita terus berdoa kepada Allah. Tambah-tambah pula kita sekarang ini disebut sebagai gelombang kedua menghadapi penyakit yang Allah uji kita. Marilah kita terus berdoa. Di samping kita tidak leka dalam apa yang disuruh oleh kerajaan, kita dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala juga kita tak henti untuk terus berdoa kepada Allah. Di samping sebelum kita nak berdoa itu, kita kita tunaikan salat sunnah, kita buat ibadat, kita sedekah, kita buat amal kebajikan cukup banyak dengan harapan dengan harapan Allah makbulkan doa salah seorang daripada kita. Tak kiralah siapa pun yang berdoa. Di samping itu juga suka untuk kita ingatkan, untuk kita memperbanyakkan, memperhebatkan lagi hubungan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, cukup mudah orang azan kita dengar. Yang kedua, kita banyakkan selawat. Yang ketiga, kita banyakkan membaca kisah-kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita mencari ilmu yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, kita cuba sedaya upaya untuk mengamalkan dan menyebarkan segala ilmu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan kepada kita untuk kita sebar dan kita manfaatkan bersama-sama, insya-Allah. Jadi kita pengajian yang kita terhenti disebabkan wabak yang kita diuji pada hari ini. Dan hari ini alhamdulillah saya dapat bertemu lagi dengan muslimin dan muslimah untuk kita sambung pengajian bab munakahat ataupun bab ahwal asy-syakhsiyah, bab berkaitan dengan pernikahan dan segala yang berkaitan dengannya. Yang ini kita masih di muqaddimah nikah, bab perkahwinan, bab nazar, bab memandang, sama ada lelaki, perempuan dan sebagainya. Tuan-tuan boleh lihat dalam video-video yang kita rakam sebelum ini. Dan kita henti pada bab memandang yang sedikit lagi untuk kita selesaikan sebelum kita masuk rukun nikah, insya-Allah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala rirat as-sadidah fi ahwal asy-syakhsiyah Syekh Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Kahf hafizahullahu taala. Dan moga-moga kita dapat manfaat daripada tuan guru, tuan syekh dan juga seluruh ulama yang ada ataupun yang ikut rasa suka kita. Kerana agama ini ada syariatnya, ada hukum hakamnya. Maka hukumnya adalah yajuz ataupun harus
berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza khataba ahadukumul mar'ah aradaha, itu dia, fala junaha alaihi an yanzura ilaiha wa in kanat la ta'lam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekiranya ada orang nak melamar, salah seorang daripada kamu nak melamar seorang wanita, aradah, dan berkehendak kepadanya, bukan melamar kerana mai dia ni pakai purdah, mai kita melamar dia, boleh kita tengok muka dia, dah. Kerana kita nak, memang kita nak menikah dengan dia, memang anak kita memang nak kahwin dengan dia. Aradah fala junaha alaihi, maka taklah terhalang, taklah jadi masalah untuk dia memandang wanita tersebut. Wa in kanat la ta'lam, meskipun wanita tersebut tidak tahu dia dipandang. Bal yusannu, bahkan disunnatkan untuk memandang, walau bisyahwatin wa illam ta'dhan fi, meskipun ketika memandang itu ada rasa syahwat. Sebelum ini semua tak boleh, dalam bab ta'lim, dalam bab pandang seorang lelaki kepada wanita sama ada saudara dia. Kita kata sebelum ini bukan setakat lelaki pandang wanita, wanita pandang lelaki. Kalau ada syahwat tak boleh. Seorang pandang batu, pandang cawan, dia nampak lagu lain, dia nampak macam lain, dia nampak Allah. Kita nampak gelas tapi dia nampak benda lain yang boleh mendatangkan syahwat, hukumnya haram, dia tak boleh pandang. Tapi mai bab ini kerana nak berkahwin, maka dibenarkan walaupun bersyahwat. Dengan ada rasa lah, maknanya bersyahwat ni apa? Syahwat, keinginan untuk bersama dengan perempuan tersebut lah. Kalau tak ada syahwat, payah juga, sebab nak kahwin. Sebelum ini ada syahwat, diharamkan pandang, kerana tidak ada benda yang akan menghalalkan syahwat tersebut. Tapi pandang dengan syahwat, ada cara dia nak halalkan dengan akad nikah kelak, maka dibenarkanlah pandang dengan syahwat, walaupun berkali-kali, walaupun 10 kali, 1000 kali. Allah ni ada Facebook lah, apa Instagram, pandang orang lain tak boleh. Tapi inilah perempuan, inilah saya teringin dekat dia, ini orang lelaki, inilah saya teringin dekat dia, saya nak tengok dia. Tengok tak berhenti-berhenti. Dia telefon, tengok tak berhenti-berhenti, tengok. Tapi kerana apa? Kerana dia nak kahwin dan betul-betul dia berkehendak. Tapi bisyuruti khamsa, dengan 5 syarat. Bukan boleh kita tengok suka hati. 5 syarat ini kena tahulah apa dia syarat dia. Hafal tuan-tuan, kena hafal tak? Saya dah sebut syarat ni, banyak syarat ni. Kalau tengok video banyak syarat. Tak, tuan-tuan tak perlu hafal, melainkan ada hak nak kena periksa, kena hafal lah. Tapi tuan-tuan cukup tahu sudahlah. Saya sebut sekali lagi lah, contoh orang lain sebut sekali lagi, tuan-tuan betul. Maknanya apa? Tuan-tuan tahu sudahlah, itu cukup lah. Kerana kita nak mengaji. Tapi kalau tuan ada peperiksaan, JK surau kata, mari kita buat periksa tengok. Itu cerita ni. 5 syarat. Syarat yang pertama, ayyakuna qad azama ala nikahiha. Dia dah berazam. Berazam ni memang nak sungguh dah ni. Memang nak kahwin ni bukan masa baru nak kahwin tak. Ini memang, kalau perempuan ni terima ya, hari ni duit dalam bank, dalam ASB ke, dalam apa simpanan tabung haji ke, apa duduk mana, semua akan boleh buat keluar. Boleh, sungguh, tak ada cerita orang lain dah. Memang nak sungguh-sungguh, qad azam, memang berazam sungguh. Maka dengan berazam, ada sungguh ni azam ni, bukan baru terdetik rasa nak kahwin. Tu bukan azam lagi. Seronok juga kalau kahwin dengan dia ni. Betul tak? Orang tengok siapa? Tengok artis. Allah, dia duduk tang mana kita, dia duduk kat mana kita tak tahu. Tahu tak dia duduk mana, dia ni dah tunang ke belum, apa pun kita tak tahu.
orang dulu-dulu potong majalah lekat di bilik, kalau orang lelaki di asrama lah, apalah. Orang perempuan pun sama lah, dia potong gambar. Kalau zaman lah Korea tak Korea, lekat sana, lekat sini, penuh. Kalau dulu lah ni tak ada lekat lah, duduk dalam telefon. Tekan-tekan, nampak orang lelaki, handsome-nya lelaki hang dah. Ini artis, Allah. Tu tak bukan berazam lagi tu. Tu baru seronok sendiri, syok sendiri, tak kira berazam. Mesti boleh azam ni memang kita nak buat semua. Yang kedua, an yarju minhumul ijabah. Mesti yakin akan diterima. Mesti yakin, maknanya mengharapkan dia akan terima lamaran kita. Yang ketiga, hendaklah yaktasira 'alal wajhi wal kaffain, berpada dengan dua tempat sahaja memandang. Yang pertama muka, yang kedua tapak tangan. Kenapa muka dan tapak tangan? Para ulama kata muka ini kerana kecantikan, yang kedua kerana tapak tangan ini nak tengok dia ini wanita yang kuat bekerja ke, wanita yang sakit ke, wallahu a'lam. Para ulama pun dalam kitab Hujairimi dia sebut pun berdasarkan ilmu tilik orang Arab. Orang Arab ni dia tengok, kalau mata macam ni maknanya perempuan ni macam ni, kalau bibir ni macam ni maknanya orang ni macam ni. Ilmu tilik orang Arab. Bukanlah boleh wajib percaya, tak wajib. Ini maknanya kebiasaan orang Arab. Hak orang Melayu saya tak jumpa lagi lah. Apa maksud kalau perempuan, apa orang kata, mata lentik orang cari, apa dia bibir, apalah orang Masa Melayu, hidung mancung, bibir halus ke apa kata pulang lah. Tengok di situ muka dan tapak tangan, dua tu saja. Bahagian lain tak boleh tengok. Tak boleh tengok bahagian lain. Yang keempat, alla yakuna qad sabaqaha ghayruhu bil khitbah. Apa dia? Hendaklah wanita ini tidak dipinang lagi. La khitbah ala khitbah akhi. Tak boleh kita minang atas pinangan orang lain. Mari kita tengok siapa lagi power. Aku anak Datuk, kereta Mercedes, BMW, Audi, rumah dah ada sebiji, banglo, nak apa semua aku boleh bayar. Mari kita try pergi tunang. Haram hukum dia. Minang pinangan orang lain. Tak kira lah kita dah bercinta lama tapi tak minang, tak pergi jumpa orang tua wali dia, tiba-tiba ada orang pergi minang, ayah dia terima, perempuan tu pun terima. Boleh tak? Tak boleh. Cinta bukan bertunang, mesti kena pergi bertunang. Barulah bila dah bertunang, maknanya tak ada orang lain boleh main lamar, sehinggalah diputuskan pertunangan tersebut. Jadi bukan takat tak boleh pergi lamar, pergi minang dia, nak pandang dia pun tak boleh. Ini tunang orang, bini orang lagi haram. Tunang pun tak boleh. Serupalah bila tak boleh tunang, maknanya kita tak boleh bertunang dengan dia, kita tak boleh pandang dia. Apa guna kita pandang dia? Dia dah jadi tunang orang, nak jadi bini orang dah, nak jadi isteri orang tak lama lagi. Maka tidak ada keperluan untuk memandang. Apatah lagi dibenarkan kerana nak menikah, jadi tak boleh bernikah dah dengan perempuan ini. Yang kelima, yang terakhir, antakuna hadhil imra'ata mimman tuhillu lahu. Perempuan ini perempuan yang dihalalkan untuk kita berkahwin dengan dia. Mesti kita halal. Bukan mak saudara kita, bukan isteri orang, bukan perempuan dalam iddah, bukan apa lagi, bukan wanita-wanita yang kita tak boleh, kita haram kahwin dengan dia. Dia ini contohnya isteri bapa kita.
Tak boleh. Bapak kita kahwin dengan contohlah kahwin dengan selebriti, cukup sekok. Kahwin 2 hari, meninggal ayah kita, kita pun tengok lawa mak kita ni, tak boleh. Haram. Haram. Maknanya siapa yang kita diharamkan berkahwin dengan dia, maka haramlah memandang untuk tujuan nak kahwin. Tak ada. Tak kena, tidak tepat, ataupun tidak ada keperluan, tidak ada yang boleh membawa kepada kebenaran untuk memandang bagi tujuan pernikahan. Kemudian kata Syekh, fa idza lam tu'jibuhu sakat. Kalau wanita itu tidak membuatkan kamu rasa tertarik, kamu rasa tak tengok selama ni pakai pordah, ataupun selama ni kita duduk jauh, dia pun jenis orang perempuan yang tidak letak gambar di Facebook, tak letak di Instagram, tak letak mana-mana gambar dia, tak ada. Maka kita mai daripada Johor sampai ke Kuala Lumpur ke, mai daripada Sabah Sarawak ke luar negara ke, mari tengok Allah tak sega, sebut dalam hati sudah. Kerana apa kata Syekh? Kerana hatta la tatadarrar, kerana tidaklah sampai memberi mudarat kepada perempuan tersebut. Kita rasa dia tak cantik, ataupun kita rasa cantik tapi Allah tinggi sangat ni, kita rendah, ataupun kita tinggi, dia pendek. Jangan kita duk pergi sebar kepada orang lelaki lain. Hari ni aku pergi tengok, ya Allah Akbar, ingat ke sega, mak ayah dia sega, ingat ke cantik, rupanya tak ada apa. Jangan. Kita jangan bawa mulut, kerana itu bukan kerja kita. Mungkin ada orang lain minat kepada orang tersebut, maka itu hak dia. Jangan kita sampai memburuk-burukkan wanita tersebut. Sebab itu saya sebut awal-awal kelas dulu, kita dalam beragama, berhukum hakam, kita tak boleh lari daripada adab kita. Kita beradab dengan, walaupun dengan pernikahan, kita beradab dengan orang. Adab-adab walaupun tidaklah mengganggu mana-mana hukum, tapi kerana Islam ajar kita beradab, kita tak memburukkan orang lain. Okey. Kemudian kata Syekh, seperti mana disunnatkan seorang lelaki memandang seorang perempuan, maka begitulah disunnatkan seorang perempuan memandang seorang lelaki. Untuk apa? Untuk tujuan pernikahan. Sekiranya illam yatayassar lahu an-nazaru fayab'athu imra'atan tata'ammaluha wa tasifuha lahu. Sekiranya orang lelaki ini tidak berkemampuan, ataupun ada benda terhalang, contoh COVID hari ini lah, tak boleh nak main tengok dekat. Sebab apa? Dalam Instagram ada, tapi orang kata pakai filter lah, pakai makeup lah, pakai apalah. Jadi nak tengok depan-depan. Nak menikah ni, nak meminang ni, maka nak tengok depan-depan. Tapi terhalang dulu, ada sekatan lah, negeri dan sebagainya. Maka nak buat macam mana? Dia kena utuskan orang perempuan. Utus orang lelaki, silap banyak lah. Main tengok, kenankan dia menikah dulu lah. Dengan COVID, payah nak jalan apa, silap. Kena hantar orang perempuan. Dan orang perempuan nanti pula telefon, ataupun hantar surat, hantar mesej, cerita Allah sega, mata dia ya Allah, makcik tengok Allahu Akbar, bibir dia Allahu Akbar, hidung dia mancung macam hang nak sebiji. Memang dalam Instagram, dalam Facebook tu sebiji, tak ada dia make up apa. Memang makcik pergi tengoklah tadi, makcik sembah air, simbah air kat muka dia, tak ada apa turun, bedak tak turun. Contoh, janganlah buat macam tu. Orang kata nak tengok orang perempuan ni sungguh ke tak, simbah air muka dia, jangan buat perangai lagu tu. Kita tak boleh. Biarlah apa yang terzahir itu sajalah kita terima. Maka diutuskan orang lain, orang perempuan. Kalau orang perempuan tak boleh tengok orang lelaki tu, ada orang lelaki nak main melamar, tapi orang perempuan kata tunggu dulu, nak tengok muka dia, tak boleh pergi, utus orang lelaki, pak saudara, mak saudara, abang ke pergi tengok.
Tengok badan dia macam mana. Ini badan orang rajin bekerja ke, orang rajin main game 24 jam tidur ni. Bahaya juga. Kalau orang 24 jam tak ada dunia lain ni, nanti macam mana nak sara anak orang. Maka dia utuskan orang pergi tengok. Tengok muka dia macam mana. Sebab tengok dalam Facebook macam lembut tak lembut. Pergi tengok muka depan-depan. Untuk apa? Untuk kita nak kahwin. Nak kahwin bukan sehari dua. Kita berkahwin tak ada orang. Hari akad nikah tu aku terima nikahnya. Sampai ada jodoh lah. Tak ada jodoh cerai lah kami. Tak ada orang niat begitu. Tak ada orang niat. Kemarin pun bila urus kes cerai kemarin, memang sebut jelas-jelas tak pernah ada dalam hati kami nak bercerai. Kemarin memang begitulah. Kerana semua orang kahwin nak sampai akhir hayat, sampai ke syurga lah hari ni orang berdoa. Maka sebab itu Islam dia tak kata ambil lah agama cukup lah dia pakai pergi masjid, hitam ke gemuk ke mata sepek ke kahwin je ada. Islam dia meraihkan keinginan kita. Dia suruh kita pergi tengok-tengok. Jangan duk kata dah agama dia cukup hebat. Jangan duk pilih dah zaman ni. Memanglah susah nak cari apa dan sebagainya. Tapi tidaklah menghalang. Ini kita kena faham juga. Ini Allah kerja ada. Semayang Allah muka ni esok make up lah. Jangan kata begitu. Kita bagi hak yang patut dia tunai. Dia nak tengok muka, biar dia tengok. Biar anak perempuan kita tengok, biar anak lelaki tengok, biar dia puas hati. Itu. Tapi itu kes yang tak apa nak banyak lah. Yang mau ayah pilih. Kes yang sekarang ini memang kita orang kami orang muda ni pilih siap dah. Pilih orang siap, bawa mai jumpa mak ayah pula. Cerita ni nak kahwin dengan orang ni. Sebab itulah saya minta maaf kat tuan-tuan perempuan. Saya tak setuju dengan niat bagi dua cincin waktu tunang. Satu melamar, satu merisik, satu bertunang. Ya Allah, nak merisik apa lagi? Yang saya faham tuan-tuan lebih fahamlah, tuan-tuan lebih senior, lebih lalui zaman dulu. Dulu merisik sebab tak tahu ada orang tak lagi. Ini dah bercinta, makan sekali, jajak sekali, memang confirm tak ada orang. Nak bagi cincin dua bentuk. Tapi kalau kaya tak ada masalah, bagilah 10 bentuk. Tapi kalau tak boleh, kamu nak main meninang anak makcik, walaupun dah cinta 25 tahun, tetap kena bagi cincin merisik. Ya Allahu Akbar. Nak ikut adat pun kena faham juga apa adat orang Melayu. Ini Allah kena ada. Ini cincin merisik, ini cincin bertunang. Allah kesian. Kesian. Orang yang nak kahwin. Jadi mudahkanlah. Tak, kau dua cincin beli satu, boleh beli hak mahal pula. Ini kena pergi cari hak ni, kena pergi cari upah lah apa dan sebagainya. Jadi tak apalah, itu adat. Adat kita tak halang. Cuma kita kena tengoklah. Zaman sekarang orang dah kenal. Tak ada dah merisik-merisik ni, tak ada dah zaman ni. Berapa keras saja yang pergi merisik. Tu pun merisik ke WhatsApp. Anak hang ada orang tak lagi. Tanya WhatsApp, ada tak ada lagi. Esok main tunang. Tak ada bagi zaman dulu main hantar cincin satu tinggal, esok bawa dulang main tunang pula. Tak ada. Kita kena tengoklah. Tengok yang mana patut, yang mana perlu. Kalau nak merisik, masa mula-mula dia nak berkawan dengan anak kita, masa tu main bagi cincin merisik. Tak apalah, itu adat. Syariat tidak menghalang mana-mana adat. Selagi mana tidak bawa pada membazir, tidak bawa zalim kepada orang, tak ada masalah. Tidak melanggar mana-mana hukum, tak ada masalah. Buatlah apa yang kita suka. Kalau Nabi SAW juga meraihkan adat. Ketika mana Fathul Makkah, masuk Makkah, masuk Mekah, malam itu Sayyidatina Aisyah nak masuk solat dalam Kaabah. Maka Nabi pun pergi cari keluarga yang memegang kunci pintu Kaabah. Pergi jumpa keluarga tu kata kepada Nabi, kami orang Mekah daripada dulu lagi tak buka pintu, tak bagi kunci Kaabah waktu malam, mesti waktu siang. Sayyidatina Aisyah nak masuk sembahyang malam.
Tak apa. Nabi kata kerana ini ada orang Mekah, Nabi tak kacau. Nabi kita tunggu esok. Aisyah, esok kita semayang dalam Kaabah. Kerana apa? Kerana nak menghormati adat, uruf setempat. Maka tak ada masalah ke adat ini merabu. Tak. Saya macam tuan-tuan lah, geram lah tengok orang dulu letak hantaran tinggi-tinggi. Saya pun tanya lah kepada Syekh saya, lagu mana ni? Syekh saya kata tak ada masalah. Allah, tak ada masalah. Tapi kena sembang baik-baik lah. Hantaran itu ada. Mas kahwin itu syariat, benda yang wajib. Tapi maka orang lelaki jangan cinta 10 tahun, tanya dulu siap-siap. Tuan-tuan, bagi tahu kepada anak lelaki, tanya dulu, nak cinta tanya dulu. Abang kakak dia kahwin dulu hantaran berapa? 20,000. Jangan cinta dengan dia. Esok dah cinta 10 tahun, nak kahwin hantaran Allah 25,000, mana nak cari? Kerja baru gaji 2,500. Jadi nak cinta tanya dulu, nak kenal perempuan tanya dulu berapa mak ayah dia nak letak. Walaupun nak kahwin lagi 2 tahun tak apa, tanya dia. Kalau tidak esoklah kita orang perempuan mak pening kepala, anak mai dia minta mah rantai mah nak pergi gadai. Macam mana ni? Pening kepala. Ani tanya siap-siap. Benda tu tak boleh kita nak buang. Adat kita, hadiah daripada orang lelaki bagi kepada orang perempuan. Jadi kalau tak mau jangan kahwinlah dengan perempuan tersebut. Mudah saja. Tapi dah cinta lama, pening kepala kita. Jadi nak cinta, nak kenal dengan orang perempuan, tanya siap-siap. Panjang bab tu. Orang muda dia panas sikit dia bab ni geram. Tapi esok orang kata mai kat anak buat pula. Alhamdulillah, moga-moga kita tak ulang lah kesusahan kita dulu. Ayah-ayah ada, tapi ayah-ayah yang ada depan saya pun kata tak, upaya ibu dia yang tetapkan, kita diam saja. Kita nak buat apa tak boleh. Mak dia kata ada anak aku 20,000. Ayah jangan kacau. Pergi dengar kuliah sekali nak ubah pula hantaran kita. Jangan. Ulanglah. Kemudian kata Syekh, yajuzu lahu an yukarrir an-nazar in ihtaj. Sekiranya perlu, tengoklah berapa kali pun. Ilaihi walau fawqa 3, walaupun lebih daripada 3 kali nak ulang pandang tak ada masalah. Hatta yatabayyana hay'ataha, sampai terjelas rupa dia. Yang kelima, memandang ke arah perempuan, kepada perempuan untuk tujuan perubatan. Maka hukumnya adalah harus memandang perempuan untuk tujuan perubatan, seperti bekam, disebutlah sini ilaj sin, nak ubat gigi dia, nak tampal luka dan sebagainya, dengan 6 syarat. Ini 6 syarat. Yang pertama, ayyaktasira ala nazari mahallil hajah. Berpadalah orang lelaki memandang pada tempat hajah, tempat keperluan perubatan. Dekat mana luka kat situ, luka kat situ lah. Jangan buka semua. Tapi kalau di hospital kerajaan, Kementerian Kesihatan Malaysia, memang mereka dah cuba sedaya upaya untuk letakkan semua staf perempuan. Sedaya upaya. Kalau tak mampu disebabkan kekurangan staf dan sebagainya, itu tak ada masalah, kerana kita pun syarak ataupun syariat kita membenarkan. Tapi dengan 6 syarat inilah. Yang kedua, mestilah syarat yang pertama sedaya upaya. Sedaya upaya ni setakat kita mampulah. Jangan kalau pergi hospital kerajaan, contoh yang saya tahu, di hospital memang diletakkan staf perempuan, tapi pergi contoh pergi hospital jumpa doktor lelaki untuk sambut bersalin. Maka waktu itu macam mana ni? Kita mengaji kena cari yang pertama, paling kurang kena cari sama dulu. Ini yang level pertama. Kita nak buat macam mana ni? Kita gaji 3,000, 4,000 nak pergi hospital swasta. Kalau kita dah ada simpanan yang besar, tak apa. Tapi kalau jadi apa-apa kepada isteri, tiba-tiba kena ada proses-proses yang panjang dan sebagainya, benda susah, tak keluar dengan mudah anak kita, maka 10,000, 15,000 macam-macam boleh jadi. Maka Islam termasuk dalam bab kewangan juga. Kalau tak mampu, kita jangan pening kepala. Tapi insya-Allah
Kementerian Kesihatan kita, alhamdulillah, sedaya upaya mereka cuba yang terbaik. Yang kedua, realiti di hospital, saya tanya kepada doktor perubatan, jarang, tak pernah berlaku doktor seorang, pesakit seorang. Nak bedah ke, nak apa ke, ada pakar bius lah, macam-macam, jururawat lah, macam-macam orang ada dalam tu. Maknanya dia tidak akan menjadi khalwah di hospital kerajaan. Di swasta, wallahualam, saya kurang maklumat. Mestilah yang kedua, dia mesti cari sama-sama jantina dulu. Sekiranya yang kedua ini tidak ada sama-sama jantina, mestilah ada yang sama mahram, teman perempuan tersebut. Mesti sama jantina ataupun sama mahram. Dari sudut pesakit itu, teman. Yang ketiga, alla yakuna at-tabibu kafiran. Hendaklah doktor itu seboleh-bolehnya doktor Islam dulu. Mula-mula tengok sama jantina, tak kira lah doktor Islam lelaki 20 orang, ada seorang doktor Islam perempuan, kena ambil dia juga. Sedaya upaya. Tapi tuan-tuan kena tengok juga, kadang-kadang doktor Islam perempuan doktor praktikal, hak lain doktor pakar. Jangan kita buat Allah tak apa, biar doktor praktikal. Allah baru 2 hari dia masuk buat salin dengan tak tahu apa, jangan kita paksa ataupun buat kekecohan di hospital pula lah. Kena ikutlah buat macam mana. Yang ketiga ni dia kata, pastikan doktor itu bukan kafir ketika mana wujudnya doktor yang sama pangkat sama doktor Islam. Maknanya ketika ada doktor Islam, jangan kita saja-saja Allah saja, aku tak berkenan lah dengan doktor Islam ni, walaupun satu dunia tahu ini doktor yang terbaik, doktor yang diiktiraf, doktor yang memang kerajaan lantik pakar. Tak apa saja-saja, tak boleh. Tapi bukan kita yang ubah isteri kita pergi ke doktor bukan Islam, tak ada isu lah, kerana kita tidak ada kemampuan. Yang keempat, ayyakuna at-tabibu aminan. Tak kira lelaki perempuan, tak kira Islam ataupun kafir, mesti doktor yang amanah, mesti beramanah. Kerana doktor ni dia ada etika sebagai seorang doktor, mesti dia ikut etika doktor tersebut. Tak boleh dia cerita pasal maklumat pesakit kepada orang lain, tak boleh dia pergi ambil rakam gambar, tak boleh dia buat selain daripada melanggar etika kedoktoran. Mesti doktor yang dikenali sebagai doktor yang beramanah, yang ada etika kedoktoran. Dan yang kelima, ayyamal iftinan, mesti jauh daripada sebarang fitnah. Ini dalam bab perubatan ini bukan sekadar bab doktor saja nah. Bab kita orang perempuan pergi berbekam, orang perempuan pergi berubat dengan pakar-pakar perubatan Islam. Yang bukan perubatan Islam, saya haraplah orang sini jangan adalah yang nak pergi. Zaman sekarang pun ada lagi orang nak pergi ke Bomo, Saka, buat turun Saka. Pergilah. Kalau ada yang tu, pergi buang, pergi selesaikan segera. Jauhilah benda-benda yang haram ini, benda-benda yang jauhkan kita daripada syurga, benda-benda yang haram. Zaman sekarang ni, zaman 2020, kes macam ni pun kan pelambak lagi. Masuk Saka dalam anak dara orang, buat lari anak dara orang. Bukan di negara luar, negara kita, bukan negara jiran, negara kita. Pening kepala orang nak tanya, ustaz tolonglah cari pakar perubatan mana lagi yang boleh buat, sampai hilang ingatan budak perempuan tu, pergi masukkan Saka dalam badan dia sampai tak kenal keluarga. Jadi jauhilah. Pergi tengok, dengar dia baca apa dia. Dia baca ayat Al-Quran, Qul huwallahu ahad, penuh takbir. Tapi dia baca setengah bismillah, ihdinas sirat, lepas tu dia berhenti, dia bunyi benda lain. Jauh. Pergilah pakar perubatan Islam yang diiktiraf, yang semua orang masyhur. Yang tak masyhur, cuba elakkan. Tapi ini tak kira lah, nak berubat saja orang perempuan ataupun orang lelaki, mesti ikut 6 syarat ini. Yang pertama apa tadi? Jaga tempat perubatan, jangan buka semua aurat. Yang kedua, kena usaha sama jantina dulu. Kalau tak ada sama jantina, tengok teman pesakit itu, dia teman yang sama mahram dengan dia. Kemudian mestilah utamakan doktor ataupun
Tok Bomo yang pakar perubatan Islam ini yang apa, yang Islam dululah, doktor ke ataupun tukang bekam ke dan sebagainya, ketika mana tidak ada orang Islam baru dibenarkan. Kemudian mestilah dia beretika, beramanah. Dan yang kelima, bebas daripada fitnah. Dan yang terakhir sekali, mestilah wujudul hajah walau qalilah. Mesti ada hajat untuk berubat. Bukan saja-saja pergi duk selok baju, buka aurat. Itu haram, tidak dibenarkan. Tapi bila ada hajat, Allah luka sikit saja, tak apalah, bolehlah pergi jumpa doktor. Kalau tak ada hajat, tak ada apa sakit, rasa nak pergi jumpa doktor untuk buka aurat, tak boleh lah. Melainkan doktor kata, saya nampak ada simptom, doktor yang beramanah kata begitu, maka tidaklah ada masalah. Yang keenam, bab yang keenam, memandang untuk tujuan persaksian, saksi. Maka harus melihat seorang lelaki kepada seorang perempuan ataupun seorang perempuan kepada seorang lelaki untuk tujuan saksi, kes bunuh, kes apa-apa, kes mahkamah ataupun apa-apa kes polis. Polis panggil kita, betul ke kamu saksi? Betul. Ataupun maknanya kita tengok muka dia waktu kerana kita nampak ketika kejadian dan sebagainya. Maka untuk saksi tak ada masalah. Dan juga untuk kita mendengar seorang perempuan, mendengar seorang lelaki atas persaksian, tidak ada masalah. Selesai bab memandang, kita cover semua. Kita masuk sikit, sebentar lagi 1 minit. Bab arkan nikah, bab rukun nikah. Bab rukun nikah ada 5. Ini orang lain semua ada soal jawab, kena jawab, ada periksa dan sebagainya. Yang pertama zaujun, yang kedua zaujatun. Yang pertama suami ataupun pengantin, yang kedua pengantin perempuan zaujatun ataupun isteri, yang ketiga waliyun, wali, yang keempat syahidah, apa dia, 2 saksi, yang kelima sirah ataupun ijab kabul tersebut. Mesti ada orang yang menawarkan dan mesti ada orang yang membeli. Maknanya apa dia? Siapa tawar? Wali ataupun Tok Kadi tawarkan, aku nak nikahkan kau ni dengan dia ni, dengan mahar sekian. Mesti ada pula orang yang menjawab. Kalau Tok Kadi cakap seorang, dia tak jawab, tak jadi nikah. Mesti ada ijab dan qabul. Penting untuk azan.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rukun nikah ini bersandarkan hadis Nabi SAW, kullu nikahin la yahduruhu arba'atun fahuwa sifah, ay zina. Setiap nikah yang tidak dihadiri empat tadi, maka dia kira zina. Empat itu apa? Ialah pengantin, dua-dua pengantin, wali dan juga saksi, dua-dua saksi. Maka pernikahan tidak anggap berlaku pernikahan dan dianggap sebagai apa yang selepas itu hanyalah zina. Disebut situ, tapi dia adalah perbahasan yang lebih detail sebagai kalau tersilap dan sebagainya. Tapi kalau sengaja memang itu bukan pernikahan yang sah. Dan apa yang berlaku dari sudut bila suami isteri dan bersama, maka dianggap sebagai zina. InsyaAllah kita akan sambung dalam kuliah yang seterusnya. Moga-moga tuan-tuan muslimin muslimat dapat manfaat daripada kuliah pada malam ini. Kita teruskan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diangkat segera ujian ini, ditemukan ubat bagi penyakit kita ini, dan juga kita diberikan kesabaran untuk orang yang ada ekonomi dan sebagainya. Moga-moga Allah permudahkan urusan orang Islam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita berdoa lah. Saya pun risau. Kita baca bab nikah, kita baca dalam surat khabar, sepanjang PKP ini cukup banyak kes cerai. Kita berdoa lah kepada Allah supaya memberikan kasih sayang dalam hati dan juga jiwa setiap orang Islam, dan juga kesabaran dan juga kekuatan untuk kita menghadapi ujian berat ini. Orang yang hilang kerja, orang yang hilang keluarga dan sebagainya, kita harap benda ini tidak berlanjutan sehingga memuji seluruh orang Islam. Kita berdoalah kepada Allah. Tuan-tuan, kita berdoalah dan kita patuhlah apa yang kerajaan suruh kita buat, kita buatlah. Kita jagalah sungguh-sungguh. Di samping tidak ada yang penyembuh melainkan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.